Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, sehingga dapat lagi kita meneruskan persiapan kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, rumah tempat yang paling mulia di dalam taman kita, paling mulia atas muka bumi. Inilah masjid-masjid Allah. Maka kita antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di Baitul Kulli Taqiyyin, rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib dengan cara berjemaah dan meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita masih lagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita secara khusus berkaitan dengan hukum hakam, adab-adab berkaitan dengan solat yang mesti dipahami oleh kita semua selaku muslim lagi mukmin. Pada bulan ini sekali lagi kita sambut perayaan Isra wal Mi'raj. Tak ada erti kita sambut Isra dan Mi'raj kalau kita tak faham solat. Tidak ada erti kita sambut buat korong pedang, ceramah Isra Mi'raj, macam-macam. Ada setengah tempat siap tumbang lembu lagi, tumbang kambing lagi, tapi hukum hakam solat tak tahu. Ada adab solat tak tahu. Mari malam Isra wal Mi'raj, malam program jadi mari. Masa berjemaah solat di rumah. Kalau itulah tradisi kita, tu belum faham bagaimana. Walaupun setiap tahun laksanakan Isra wal Mi'raj, sebab intipati di sebalik peristiwa Isra wal Mi'raj iaitu tak lain dan tak bukan dalam banyak-banyak amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala hantar melalui perantaraan Jibril alaihi salam puasa, zakat, haji dan semua pentaklifan lain. Nabi terima di mana? Nabi terima di bumi melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Maka satu saja yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dijemput sendiri oleh Allah taala atas jalan memberi penghormatan nak menghiburkan Nabi dengan sebab berlaku kematian orang-orang yang tersayang, berlaku kematian isteri yang tersayang, berlaku matinya pak saudara tanda. Sayang ni, orang-orang sayang lah. Maka Nabi dihiburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa jalan. Bawa jalan pula bukan tempat-tempat biasa. Bawa berjalan bukan di alam bumi saja. Kita berjalan ni di bumi ya tuan-tuan. Bulan ni pergi negara, bulan depan negara lain pula. Umrah tak pergi. Duit banyak, umrah tak pergi. Makuk punya orang. Duit banyak. Makan mewah. Umrah tak pergi. Sihat tu badan, tidur lagi, umrah tak pergi. Kalau duit tak ada tak apa, tak pergi.
Tapi kalau tempat lain kita boleh pergi. Kita pergi ke negara China. Kita pergi seluruh dunia tempat-tempat yang menarik. Tiba-tiba Nabi kita tak pergi ziarah. Ada erti tak hidup ni? Tak ada erti kemewahan kita. Sebab tu kan kita kumpul duit ni biar ada dekat kita. Duit banyak, kita kena ada azam untuk nak pergi mana? Nak pergi ziarah Nabi. Nak pergi menunaikan umrah walaupun tak boleh pergi haji lagi tak apa tuan-tuan. Pergilah tengok dengan mata kepala kita sendiri Baitillahil Haram yang jadi tempat Allah. Arah kiblat kita hari ni yang kita duk menghadap arah kiblat hari ni arah mana tu? Arah Baitillahil Haram di Makkah. Maka kena ada azab pada kita semua untuk pergi lihat dengan mata kepala kita, nak ziarah Nabi, nak tengok sendiri makam Nabi. Kerana Nabi kata barang siapa yang ziarah, pergi ziarah aku masa aku dah wafat, seolah-olah dia menziarahiku dalam keadaan aku masih hidup. Waktu Nabi bagi tahu besar nilai ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada azab. Tak boleh pergi lagi tak buat azab. Ada duit kalau boleh, di samping kita pergi tempat lain, jangan lupa pergi umrah tuan-tuan. Hari ni kan banyak package. Hak mahal ada, hak murah pun ada tuan-tuan. Macam-macam package ada. Saya hak tak buat package lagi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal terikat dengan jadual imam. Banyak dah offer tuan-tuan. Hak ni tarik, hak ni tarik. Dalam sekali nak keluar tak boleh. Dengan sebab masih lagi berjawatan sebagai jawatan imam. Ya Allah kuliah jadi imam bagus juga. Bagus juga. Tak ada masalah. Dan perlu kita sedar Nabi diberi penghormatan oleh Allah Ta'ala naik ke langit, berotasi 7 lapis langit, dan Jibril berhenti dan selepas 7 lapis langit, Jibril berhenti, Mikail berhenti. Tak boleh naik, nak terbakar. Hebatnya tuan-tuan. Malaikat tak boleh naik dah lepas pada tu. Nabi diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus naik ke Sidratul Muntaha. Seterusnya ke mustawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pentaklifan solat 5 waktu sehari semalam yang kita tunai hari ni. Asalnya berapa? Asalnya 50 dah. Penghormatan Allah Ta'ala bagi pada Nabi ni tuan-tuan. Penghormatan juga kepada kita semua sebagai umat Nabi. Daripada 50 waktu, hari ni dah jadi 5 waktu. Penghormatan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman, walaupun 5 waktu seolah-olah macam 50 waktu. Hebat tak? Hebat. Maka bertambah hebat lagi bila mana Nabi kata salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Nabi lagi tahu, Nabi sayang pada kita tu. Nabi nak kita ni dapat kualiti ibadat yang lebih daripada umat-umat lain. Walhal lebih dah 50 waktu dah tukar jadi 5, dah kurang jadi 5, pahala sama dengan 50. Hebat tak? Hebat. Nak hebat lagi. Nabi kata solat berjemaah berbanding dengan solat seorang diri 27 kali ganda. Solat seorang diri di rumah di mana-mana 1. Solat berjemaah di masjid, di surau, di mana-mana 27. Hebat tak? Hebat. Sebab tu erti nilai Isra'i wal Mi'raj tuan-tuan. Kita kena faham tuan-tuan, bagaimana nak dapatkan kualiti solat yang hebat. Bagaimana? Nisbah negara kita pada hari ini duduk dalam keadaan kualiti solat yang masih lagi terumbang-ambing. Solat masih lagi 80% tuan-tuan orang yang mendirikan solat tuan-tuan. Sebab tu Isra' Mi'raj tuan-tuan dalam bulan ni tuan-tuan. Sambut sana sini tuan-tuan. Tapi hak solat 80%. Nak menggambarkan pada kita pada hari ini tuan-tuan. Kita kena banyak lagi buat kerja tuan-tuan. Di samping buat anjuran tu, kena banyak lagi kerja-kerja lain tuan-tuan. Dakwah itu bukan hanya tumpu di masjid, berprogram di masjid, kena turun orang. Kena pergi tempat lain. Betul tak? Kena pergi tempat-tempat lain, pasar malam, turun.
Bawah jambatan kena pergi. Atas bukit tu kena pergi tuan-tuan. Kena menyeluruh supaya apa? Supaya dakwah kita ni sampai pada jiwa masyarakat tuan-tuan. Supaya Isra' wal Mi'raj yang kita sambut tuan-tuan dapat dihayati betul-betul. Bukan sekadar makan kari kambing je. Bukan sekadar makan gulai kawak. Kita nak penghayatan di sebalik kefahaman Isra' wal Mi'raj tadi tuan. Intipati di sebalik tu. Kita nak matlamat sebenar macam mana? Kefahaman daripada sekecil-kecil masalah sampai sebesar-besar masalah tuan-tuan. Daripada masalah zahir sampailah kepada masalah batin, masalah berkaitan dengan solat. Peristiwa Isra' Mi'raj tuan-tuan nak cerita intipati di sebalik itu, di sebalik gambaran-gambaran lain tu sambilan tuan-tuan. Sampingan, di samping tu tuan-tuan Nabi diberi gambaran macam-macam. Tu sambil-sambil matlamat sebenar. Nak pergi ambil tak? Solat. Tu sambilan. Maknanya kalau semua orang boleh jaga solat, Nabi kata, dan Allah Ta'ala pun sebut dalam satu ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetaplah kamu dalam mendirikan solat, tetap istiqamah. Pasal apa? Pasal sesungguhnya solat itu apabila kita dirikan dengan cara istiqamah, betul dengan kaedah, cukup syarat, cukup rukun, betul dengan sunnah, maka nilai dia macam mana? Luluh zahir, luluh batin, maka nilai dia hak ni hak kita nak cari hari. Iaitu maksud dan tujuan sebenar dalam mendirikan solat. Kita nak apabila kita mendirikan solat, solat yang kita dirikan itu dapat memberi kuasa pada kita, yang menjadikan kita tidak terlibat lagi dengan perkara-perkara keji dan perkara-perkara mungkar. Dengan maksud macam mana? Dengan maksud perintah Allah kita akan tidak tinggal lagi. Kewajipan-kewajipan kita tidak tinggal lagi. Kewajipan solat, puasa, zakat, haji semua dalam bentuk kewajipan perintah kita tidak akan tinggal lagi. Yang kedua, dalam bab larangan. Larangan Allah apabila sampai maksud solat yang sebenar, luluh zahir, luluh batin, larangan Allah kita tidak akan terlibat lagi. Itu kaedah. Tu bagi orang yang betul-betul faham nilai Isra' wal Mi'raj. Kalau tu dapat makan kari kambing saja, minyak mulut tuan-tuan. Kari kambing. Solat subuh pukul 8.30 juga. Malam ni